Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni hari Selasa. Cuaca nampak macam mendung hari ni. Macam mana tempat anda? Bagaimana tempat anda? Okey. Rata-rata rasanya kawasan masih lagi hujan, Zuli rasa. Kebanyakannya tempat Johor kebanyakannya hujan. Selangor ni Zuli tak pasti, rasanya mendung. Sebab tempat Zuli sendiri Selangor mendung. Okey, nampaknya awan pun mula menangis sebab kita dah diberitakan PKP kan. Okey, tapi kita janganlah menangis. Okey. Okey, assalamualaikum. Bantu Zuli untuk sharekan video ni, bantu Zuli kan. Kita sama-sama bantu orang lain juga sebenarnya. Hari ni Zuli nak share benda yang best. Okay, Zuli nak share benda yang best. Kita nak naikkan semula semangat. Mana tahu masih ada yang terkejut, masih ada yang rasa macam alah PKP ke, ingatkan tak ada PKP juga ke kan. Sebab yang terlibat dengan PKP ni bersasarnya ialah 6 negeri, termasuk 3 wilayah, Pulau Pinang, Johor, Selangor, kan. So yang mana terkesan terlibat, terbabit samalah dalam PKP, sama macam Zuli. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harry Ida, cuaca kat sini mendung juga kan. Pagi tadi keluar-keluar, hari ni kerja. Hari ni masih berjadual untuk bekerja hari ni. So kita kerja. Esok tak tahu macam mana lagi. Kita tak tahu lagi sebab KPM masih belum keluarkan perkeliling lagi macam mana kita punya jadual. Adakah kita work from home, full untuk work from home atau tidak, sebab budak SPM akan start bersekolah pada 20 Januari. Jadi Zuli pun jaga juga lab untuk budak SPM. Okey, waalaikumsalam. Pak Su, semalam akak dah tidur tiong dah. Kan, belum sempat lagi nak tengok. Pagi tadi baru sempat tengok video live Sifu pagi tadi. Sebab PKP ni kan. So, yang mana Kedah mungkin PKPB. Okey, kita PKP lagi ketat. PKP lagi ketat. Okey, tapi walau macam mana pun Zuli percaya anda semua yang mana usahawan-usahawan yang berjaya ni mesti dah apa orang kata, dah bersedia akan mengalami PKP semula. Sebab kita jangka dulu pun sebelum ni, masa PKP 1.0, angka yang paling banyak pun 200 lebih, dekat 300 pun, sangat membimbangkan. Keadaan frontliners pun kita tengok keadaan sangat-sangat kesian kan. Apatah lagi sekarang satu hari 200 lebih, kan, satu hari 200 lebih. So kita so kita kita rasa macam memang patut PKP ni. Dia buat 2 minggu dulu. Kita tengok dulu macam mana angka penurunan kes tu kan. Sebab kebanyakan kes semalam memang Zuli dengar yang PM berutus tu, beri utusan. Dia kata yang kebanyakannya kluster-kluster ni timbul daripada industri-industri. Maksudnya daripada tempat kerja. Memang perlulah work from home. Waalaikumsalam Pak Su. Okey, petanda kena all out untuk orang. Ya, betul. Kita dah belajar. Okey. Advantage lah bagi kita. Zuli rasa yang masuk ni pun seka-seka Zuli juga. Okay, advantage bagi kita yang dah belajar online. Sebab Zuli masuk kelas Sifu Najib ni, memang kita nak onlinekan bisnes kita. Waktu tu PKP 1.0. Sekarang PKP 2.0, kita hendaklah lebih bersedia lah hendaknya. Kan, sharekan banyak-banyak video ni sebab Zuli nak sharekan 7S ni. Okey, mana tahu mungkin PKP ni ada menyebabkan kedai terpaksa ditutup kan. Cuma macam kat semalam PM ada cakap, cumanya kalau yang buka kedai makan boleh buka lagi. Tapi orang tak boleh maksudnya orang tak boleh dining, tak boleh duduk makan situ. Kena take away sahaja. Okey, mungkin ada sekatan kat situ lah. Maksudnya selama ni mungkin sales dia banyak, orang boleh datang. So mungkin disebabkan macam ni, tak ada nak hire, nak pilih Grab lagi kan, mungkin tak sempat kan. Lepas tu jadi macam sales tu bakal menurun lah. Jadi mungkin ada di antara anda, mungkin ada di antara luar sana yang
mungkin nak cari duit sampingan, nak tambahkan pendapatan lagi, nak cari produk yang macam mana yang sesuai untuk dijual. Sementara duduk rumah ni kan, sebab PKP melibatkan 6 buah negeri, dan 6 buah negeri ni adalah negeri bukan calang-calang, maksudnya negeri yang memang higher purchasing power. Selangor, wilayah Johor Bahru, Johor kan. So memang higher purchasing power yang mana PKP ni. Jadi mereka ni memang akan duduk rumah. Dan bila duduk rumah, biasalah kita akan menghadap phone. Tak menghadap PC, menghadap phone. Okay, walaupun kadang-kadang kena bekerja dari rumah, phone takkan lari daripada orang yang duduk rumah. Percaya ke percaya? Kan? Jadi kita sebagai online usahawan ni, kita kena onlinekan bisnes kita. Macam mana? Kita kena sebenarnya COVID-19 ni kita jangan pandang negatifnya. Okey, jangan pandang negatif. Ada hikmah yang Allah nak berikan. Maksudnya bila kita ambil dia dari sudut positif, kita sebenarnya diberi peluang. Okey, usahawan sebenarnya diberi peluang untuk, sebenarnya kalau kita ambil peluang tu betul-betul, kita dapat tinggikan lagi sales kita dan kita dapat bantu lebih ramai orang sebenarnya. Siapa setuju dengan Zuli? Okey, kita dapat lebih banyak bantu orang lagi banyak sebenarnya dengan cara online. Okey. Okey, jadi Zuli nak sharekan 7S. Siapa yang nak tahu ni 7S? Apa yang termasuk dalam 7S kalau kita nak pilih produk apa yang kita nak jual? Okey, adakah produk makanan, adakah produk skincare, adakah produk makeup, adakah produk fashion, macam-macam kan sekarang. So memang bila orang duduk rumah, dia akan buat pembelian online. Macam Zuli sendirilah, dulu tak tahu nak beli online, barang-barang basah pun beli online. Okey, orang bila beli je, kontak je. Lepas tu orang tu pun sampai rumah, bayar je lah charge delivery kan. So senang. Tak payah nak berpusu-pusu pergi pasar, kan mungkin beratur panjang, tak perlu. Yang pakai mask apa lagi, semua SOP kena ikut kan. So semua orang berpotensi untuk membeli secara online. Tak kisahlah, mungkin kita tak tahu sebenarnya memang dia buat PKP 2 minggu, mungkin nanti akan sambung lagi, kita tak tahu, okay? Tapi kita kena jangka benda tu. Kita tak tahu tapi kita kena jangka. Jangan dah habis 2 minggu ni, nanti dah lah. Kita pun tak tahu sebab kes 2,000 lebih sehari naik. Dulu 200 lebih sehari naik pun kita dah sangat risau. Apatah lagi bila lebih kurang 10 kali ganda naiknya. Kita sangat bimbang. Dan kita sebenarnya kesian dekat frontliners. Frontliners bukan sahaja yang kaki tangan hospital. Sebab Zuli ada adik-adik yang kaki tangan hospital. Okey, jadi kita tahu macam mana dia punya busy, dia punya sibuknya. Dia bukan orang yang handle COVID, maksudnya nurse yang handle COVID yang terlibat je. Maksudnya nurse-nurse dari cawangan, dari dari kumpulan lain pun ditarik sama. Yang jaga tempat lain pun ditarik sama untuk bertugas dalam ward COVID. Kan? So kita tak maulah. Waalaikumsalam, Puan Latifah lah. Mungkin first time. Okay, bantu Zuli untuk sharekan video ni. Zuli nak sharekan ni 7S sebelum kita memilih produk apa yang kita nak jual. Mungkin kita nak jadi dropship sementara PKP ni kan. Mungkin sebenarnya PKP ni membuatkan kita ni langkah untuk jadi usahawan. Langkah untuk jadi ejen sesuatu produk yang berjaya. Mungkin, kita tak tahu kan. Mungkin ada yang Zuli percaya ada di kalangan wanita terutamanya. Mungkin bila bekerja swasta kan, bila masuk PKP ni macam terombang-ambing, macam kerja aku ni macam okey ke tak okey nanti syarikat aku ni akan sustain ke tak aku ni macam mana ni, nanti aku ada anak ramai nak tanggung, aku ada mak ayah nak tanggung, nanti kalau tiba-tiba syarikat aku ni shutdown, macam mana aku ni mungkin macam tu. Tapi bila PKP ni mungkin adalah satu platform di mana kalau dia nak berhenti kerja bila-bila masa pun dia dah boleh, sebab dia dah jana income lain daripada
menjual barang orang. Okay. So ada 7 S yang Zuli nak share kan untuk anda nak pilih barang macam mana yang sesuai untuk anda jual. Okay, S yang pertama. Siapa nak ni? Siapa nak? Okay, yang penting kalau Zuli sharekan ni, anda pun pastikan anda share juga ke banyak-banyak grup supaya orang lain pun terbantu sama. Okay, terbantu sama sebab anda sharekan video ni. Okay, kita nak, kalau boleh kita nak bantu lebih ramai orang. Sebabnya kita tahu Zuli pun mengalami situasi yang sama. Kita ada anak-anak ramai yang nak ditanggung. Kita ada ibu bapa yang mungkin dah tua yang belum kita balas jasa dia, kan? So adakah kerja kita sekarang ni cukup untuk menanggung itu semua? Okey, nombor satu kita kena pilih produk yang S yang pertama ialah senang. Anda kalau ada buku dan pen boleh catat, ataupun tak ada, tulis kat komen tu. Tulis kat ruangan komen. Zuli rasa macam sejuk pula kat sini. Okey, tulis kat ruangan komen tu. S yang pertama ialah senang. Maksudnya ia senang nak dapat, kan, senang nak dapat lah. Maksudnya ada je stok tu, senang nak dapat, mungkin senang nak dipost, senang nak dipost pun mengambil kira, tahu dia ambil kira. Kalau mungkin kalau produk frozen ada sistem dia untuk dipost, boleh tanya kepada HQ, kan, kalau produk frozen. Contoh curry puff frozen ke, donut frozen ke, mungkin selalunya yang kita nampak yang jual frozen ni dia jual untuk yang dekat-dekat je, mungkin boleh COD sebab frozen kan, kita takut cair apa semua kan. Tapi mungkin ada satu sistem yang baru, sebab Zuli pun ada kawan yang dia buat barang frozen. Lepas tu dia post guna satu sistem post ni yang boleh sampai dalam masa 1 hari je ke ejen dia. So boleh tanya kepada HQ. Okey, senang, maksudnya mudah nak dapat, mudah digunakan, mudah diuruskan. Semua yang S yang pertama ialah termasuk dalam kategori senang. Okey, S tu senang. Jangan benda-benda yang kita rasa macam alah jauhnya, susah nak dapat, nak post pun tak boleh, hancur. Contoh kan, hancur produk makanan lah contohnya, hancur. Lepas tu tak boleh dapat. Kalau macam produk fashion, macam Zuli, produk tudung, mudahnya sebab apa, mudah nak dipost. Dia tak, kita sumbat macam mana pun dia tak adalah terkoyak tiba-tiba dapat kat customer, terkoyak ke tiba-tiba dapat kat customer hancur ke, tak ada. Tudung boleh lipat-lipat je, masuk plastik okey. Renyok sampai kat customer, renyok tu biasalah, boleh gosok kan. So tak ada, so mudahlah, senang. Okey, nombor 1 senang. Okey, yang nombor 2 saving, jimat. Nombor 2 S. S yang kedua ialah saving. Okey, saving maksudnya jimat. Maksudnya dah beli satu produk tu, okey, jimat masa. Contoh macam Zuli, tudung yang Zuli pakai ni adalah tudung yang Zuli bakal jual lah, bakal keluarkan. Okey, yang Zuli fikirkan tentang saving untuk para pengguna. Okey, untuk para pengguna maksudnya jimat masa. Nak pakai jimat masa sekali sarung je. Okey, lepas tu jimat duit. InsyaAllah yang Zuli nak launching ni adalah yang memang kategori bawah RM50. Okey, bawah RM50. Lepas tu kategori jimat jimat tenaga. Jimat tenaga dan jimat masa. Jimat tenaga, jimat masa sebab tak payah iron. Okey, sebab orang perempuan, Zuli percaya pada 2021 ni orang dah tak nak sangat yang pakai yang iron ni. Kan? Nak sup, bersiap sup terus jadi. Lepas tu nak pergi mana-mana mesti kita nak cari yang tak payah iron. Mesti kan nak cari yang tak payah iron. Jimat masa, jimat tenaga, jimat elektrik. Jimat elektrik. Sebab siapa jimat tenaga? Memang Zuli kalau iron ni memang paling tak seronok lah orang kata kan. Dah lah panas kan. Lepas tu lama-lama bukan nak gosok kita punya pakaian je, nak gosok suami punya pakaian, nak gosok anak-anak punya pakaian kan. Kan lama. Macam Zuli 4 orang anak. So ambil masa, sebab Zuli suka gosok baju seminggu tu sekali, rap semua baju. Sebab nak jimat karen, nak jimat elektrik. Kan, sekali tu semua sekali. Jadi mengambil masa. Kalau suami punya baju seluar, seminggu lah kita gosok. Zuli punya pun seminggu lah, set dari tudung sampai kain, seminggu lah. Anak sekolah yang sekolah tu dah 3 orang. So semua tu habis 2 jam setengah. Bayangkan
Semua tu habis 2 jam setengah. 2 jam setengah tu cubalah kalau kita cari tudung yang tak payah gosok, dah jimat. Baju yang tak payah gosok, dah jimat masa. Kan? So yang perlengkapan kita tu dah jimat lah. So mungkin jimat dalam 1 jam. So kita dah jimat 1 jam kat situ. Good. See? So kita kena pilih produk yang betul-betul menjimatkan. Belanja love banyak sikit, belanja light banyak sikit. Okey? Okey. Jadi kita kena pilih S yang kedua ialah saving. Okey, saving. Sebanyak mana yang boleh menjimatkan tenaga orang, jimatkan duit orang, jimatkan masa orang lain. Okey? Okey, yang nombor 3. Yang nombor 3 ialah segera. Okey, segera. Maksud macam tudung Zuli ni, segeralah kita dengan satu helai tudung saja kita boleh terus sarung dan terus siap. Okey, terus sarung dan terus siap. Segera. Dalam masa mungkin 5 saat. Okey, 5 saat dah siap. Mungkin 5 saat dah siap. Kalau yang macam sebenarnya segera ni ada 2 kategori. Dari kategori produk sendiri dan dari kategori servis. Dari kategori produk dan dari kategori servis. Kalau dari kategori servis, bila customer respon, bila customer tu message kita, tanya kita apa-apa, kita kena cepat-cepat respon. Okey, kita kena cepat-cepat respon, layan dia. Kalau bayangkan kalau kita sendiri jadi customer, lepas tu kita message, kita message seller. Lepas tu seller tu berjam-jam kita tanya berjam-jam tak jawab, ataupun esok hari baru dia nak jawab. Kita kan frust kan? Dia ni wujud ke tidak ni? Dia ni betul-betul menjual ke tidak ni? Kita pun confused. Kalau time tak PKP dulu, saya suka gosok semua baju sekolah atau kerja untuk seminggu. Memang makan masa sehari, tak boleh buat kerja lain kan? Macam Zuli tak suka sebab Zuli ada anak kecil. Jadi nanti kan tengah-tengah iron kan, Umi nak susu? Tahulah nak susu, kita kenalah letak iron tu sekejap. Susukan dia dulu. Nanti berapa trip pula dia nak susu tu dalam masa 2 jam setengah. Kan? Letih lah. Lepas tu nak fikir nak masak lagi, apa semua. Tergendala kerja-kerja kita kan. Kita. Jadi tu yang Zuli pada 2021 ni. Dan Zuli dah banyak baju yang tak payah gosok. So apa kata kita buat pula tudung yang tak payah gosok. Lagi senang. Kan? Lagi senang. Tapi kadang-kadang ada juga, perlu juga tudung-tudung yang agak gosok, tapi tak adalah effort sangat. Gosok yang sikit-sikit. Macam chiffon kan kena gosok sikit-sikit, dia layang-layang aja. Jadi tak payah nak effort sangat. Kan? So sangat penting. Okay? Yang segera ni, segera pun sangat penting lah. Kan? Segera. S yang ketiga ialah segera. Semua orang nak cepat sekarang ni. Nak buat apa-apa cepat. Rasa macam 24 jam macam tak cukup. Padahal orang lain pun 24 jam juga cukup je. Kan? Tapi nak cepat. Sebab apa? Nak segera ni sebab dalam 24 jam patutnya kita boleh buat banyak benda. Tapi bila mana kita salah pilih produk, jadi macam tak sesuai lah. Orang tak nak belilah dengan kita. Sebab lambatlah produk ni. Macam gitu kan. So servis pun termasuklah dalam segera respon kita. Kita post ke customer tu. Kalau agak mungkin masa tu banyak order bersusun kan. So pengeposan tu by batch. Kita kena bagi tahu, respon kepada pelanggan, bagi feedback. Cakap kita sekarang ni tengah banyak order, kita perlu riliskan untuk postage batch by batch. Bagi tahu, jangan bagi customer tertunggu-tunggu. Bila Zuli pernah kita dengan seller lain kan, lepas tu bila nak sampai ni, dia tak bagi tahu sampai kita kena pergi tanya. Fed up lah kita tak nak sampai customer kita jadi macam tu. Kita dah rasa, kita tak nak orang lain rasa macam tu. Kecewa tau. Bila orang tak bagi respon. Okay, bila orang tak bagi respon, senyap aja. Dia post ke tidak barang kita ni? Dia proses ke tidak barang kita ni? Entah termiss, entah kan. So kita tak nak. Jadi pilih juga kan. Okey, yang nombor 4. Okey. S yang nombor 4 ialah selesa. Okey, selesa. Okey, tadi sebab Zuli jual tudung, Zuli kaitkanlah dulu dengan tudung. Okey, selesa. Harap insya-Allah yang Zuli keluarkan, memang Zuli kalau beli tudung, okey, sebenarnya sebelum Zuli jual tudung, kita mestilah jadi pembeli tudung kan. Zuli suka tudung yang first kali Zuli tak tengok harga. Zuli tak tengok harga dulu. Zuli tengok ia selesa ke tak. Kalaulah dia murah macam mana pun, tapi kalau kita pakai tak selesa, percaya ke percaya, kita tak akan pakai pun tudung tu. Kan?
Kita takkan pakai pun tudung tu. Walaupun murah macam mana dia jual. Kan? Takkan pakai. Jadi keselesaan sangat penting. Boleh ke dia pakai sepanjang hari sebab melibatkan kerja yang tak ada aircon, yang memang kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 seharian kat tempat kerja, boleh ke hanya kipas yang berpusing? Kalau cuaca kat Malaysia ni kadang kalau sejuk betul, kalau panas betul kan. Kita pun ambil kira benda tu. Okey. Sejuk baring situ. Okey, kat sini sejuk, ada 2 kipasnya. Okey. Jadi keselesaan kepada pelanggan dan juga dalam poin selesa ni termasuk juga selesa dalam servis. Okey, contoh kalau kita melayan WhatsApp, okey, WhatsApp dengan bakal customer, tanya khabar dulu, okey, beramah mesra dulu, kenal dia dulu, biar dia rasa mudah dia nak bercerita apa masalah dia. Kita kan membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia, kan? Kita kan membantu. Kita jangan customer masuk ni. Okey, aku nak jual. Jangan niat semata-mata aku nak jual. Memang tak dapat lah. Kan? Memang tak dapat lah. Cuba niatkan bila orang baru nak masuk, baru nak tanya kan. Kita kenal dia dulu. Kita ramah mesra dulu. Okay? Lepas tu kita selami dia. Apa dia nak kita bantu dia dari segi apa? Apa yang dia kekurangan? Okay? Contoh kalau macam Zuli, kalau dia nak beli tudung kan. Contoh dia tanya, ada tudung apa yang available kan? Kita tanya dia dulu. Nak pakai untuk pergi mana? Pergi kerja ke? Nak jadikan hadiah ke? Nak pergi kenduri ke? Kita tanya dulu. Lepas tu bila dah tanya tu, suka warna apa? Yang warna macam mana? Labuh selalu pakai labuh macam mana? Kita tanya dulu. Okay, kita tanya, banyakkan pertanyaan supaya bila banyak pertanyaan yang mesra ni, supaya dia rasa selesa nak berkongsi. Supaya customer ni akan rasa selesa nak berkongsi dengan kita. Jadi kan macam Zuli sendiri bila ada seller yang macam tu, Zuli akan rasa selesa nak share feedback yang best. Zuli rasa selesa. Dia tak tanya pun kita dah share. Dia tak tanya pun bila kita dah dapat barang tu kan. Bila kita rasa best kan, kita terus je bagi feedback kat dia. Dia tak payah tanya pun. Nanti bagi video ke, bagi gambar ke, tak payah tanya. Dia terus je bagi sebab dia rasa suka sangat, seronok sangat kan. Macam tu. So kita kena bagi customer ni rasa selesa dengan layanan kita, dengan produk kita, rasa selesa. Okey, itu S yang keempat. Dapat ke dapat ni? Dah 4 dah S dah. Okey. Dan S yang kelima, okey, S yang kelima nak kena ni, okey, S yang kelima pastikan anda share banyak-banyak. Okey, S yang kelima seronok. Okey, seronok. S yang kelima seronok. Contoh kalau makanan, okey, contoh kalau produk makanan lah. Biasa kalau macam produk makanan macam coklat ke. Sekarang kan banyak yang orang jual cookies deep dalam coklat tu kan. Kan? Coklat ke, kek ke kan. Kita dah pasti produk-produk macam tu akan memberi keseronokan, kegembiraan kepada terutamanya kanak-kanak. Okey, terutamanya anak-anak ataupun yang mungkin wanita lah. Wanita dia memang suka bab kek, bab coklat, wanita kan. So boleh menggembirakan hati isteri. So nanti mungkin suami boleh belikan untuk isteri rasa seronok. Lepas tu ibu bapa boleh belikan untuk anak-anak rasa seronok. Okey, benda-benda yang mendatangkan kegembiraan, memberi pengalaman yang ceria, memberi pengalaman bahagia kepada seisi keluarga. Itu kita kena fikirkan juga produk tu boleh memberikan keseronokan kepada lebih ramai orang tak? Kan? Contoh kalau Zuli jual tudung, seronoknya tang mana? Bila dia pakai, dia rasa selesa, dia rasa cantik. Bila dia rasa cantik, dia datang kerja, ada orang pula puji dia, cantik lah kau hari ni, kau pakai tudung baru dia rasa seronok. Kan? Seronok ada orang ambil berat pasal dia. Seronok ada orang pandang dia. Seronok ada orang kata dia cantik. Perempuan mana tak suka bila orang kata dia cantik. Mestilah kembang kan. Mestilah kembang setaman orang kata kan. Semangat terus nak buat kerja. Betul ke betul? Jadi seronok. Pastikan produk yang kita nak jual tu boleh menimbulkan keseronokan, menimbulkan kebahagiaan. Dan lagi satu seronok ni sama juga layanan kita kepada customer tadi.
Kena bagi customer tu feel seronok aja dengan kita. Kita tak mau bila dia beli dengan kita, dia punya pengalaman tu dia rasa seronok masa seller tu influence nak beli je. Bila dah beli tinggal macam tu je. Tak boleh macam tu tau. Kita kena layan dia sampailah. Sebenarnya kita kena layan dia sampailah dia dah beli, dah bagi feedback, dan sebenarnya kita kena follow up. Kan? Follow up. Mungkin daripada satu customer tu dia boleh jadi customer yang setia, dan bila mana customer yang setia ni, customer ni lah yang akan jadi marketing free pada kita. Sebab apa? Sebab bila dia setia, bila dia suka, bila dia seronok dengan produk kita, dia akan cerita kat orang lain. Kau tahu, hari tu aku beli tudung kat dia kan, best, dia bagus lah, dia tanya ni. Lepas tu dia tawarkan harga yang bagus lah kat aku. Macam tu. Kan, bila daripada satu mulut ke satu mulut, kita tak sangka sebenarnya tu benda tu dah spread jauh dah. Okay, benda tu dah spread jauh dah tanpa kita sangka. Dah zero cost marketing kan. Kan, jadi yang maksudnya kita kena tengok produk tu boleh bagi keseronokan ke tak. Yang kita ni pun, yang sebagai seller ni pun boleh bagi keseronokan ke tidak, kepada pengalaman keseronokan ke tidak kepada kita punya bakal customer tu. Kan? So kita kena, itu S yang ke-5. Okey, S yang ke-6. Okey, S yang ke-6, sihat. Okey. Sihat ni sebenarnya banyak kategori lah. Okey. Kalau produk biasa sihat kita bagi pada suplemen ataupun bagi produk kesihatan, suplemen lah. Produk makanan, sama ada dia macam Prof Muhaya sendiri dah pernah share, yang Zuli pernah dengar. Kita sebagai seller, kita kena pilih juga makanan yang sihat yang kita nak jual. Maksudnya jangan yang terlalu manis kan. Mungkin yang terlalu manis tu kita kena educate kat orang. Bila dia beli, dah pernah beli, dia jangan bagi dia beli hari-hari. Kita kalau tahu, macam kawan Zuli ada share, akak tu dia ejen Mama Sap. Okey, dia ejen Mama Sap. Dia pernah share kan, dia Mama Sap kan jual kek. Okey, dia tahulah keknya, tapi kek Mama Sap ni bagus ni tak manis sangat. Nice je, sweet dia tu nice je. Zuli memang gila dengan kek Mama Sap. Sebab beberapa kali memang ada pelanggan setia, tiap bulan mesti beli. Okey. Jadi akak tu share, dia kata ada seorang kawan dia nak beli. Kan dia buat dekat status WhatsApp tau. Dia memang buat marketing tu, kiranya dekat status WhatsApp memang hari-hari dia update kek apa yang ada sale, kek apa sekarang ni yang trend kan. So ada satu kawan dia message dia, As aku nak belilah kek ni. Kak, kau bukan ada kencing manis ke kak? Dia sangat prihatin. Apa dia buat? Dia takkan bagi akak yang kencing manis tu beli kek Mama Sap, walaupun dia memang jual kek tu. Dia sebab dia prihatin. Kawan dia, kita ni sebagai seller, kita jangan fikir aku nak sale, ini customer aku, ini duit aku. Kita jangan macam tu. Kita jangan pentingkan diri sendiri. Kita sebagai usahawan, kita sebenarnya kita membantu orang. Okey, membantu orang. Macam Zuli Nurita sendiri, kita membantu. Sekarang ni kita nak membantu lebih ramai orang untuk menjana pendapatan sampingan di samping kita punya tudung-tudung yang best lah kan, yang boleh menutup aurat dengan sempurna, yang memudahkan kan, yang boleh tampil cantik yakin. Kita nak buat macam tu. Jadi yang kes kat Mama Sap tadi, lepas tu dia kata tak, nanti akak makan sepotong je, akak takkan makan sebiji je. Percaya ke macam tu? Percaya ke? Kita kalau dah makan sepotong, adakah kalau bila kita rasa sedap, kita akan biasa potong je kita makan? Tak. Mesti tak. Kan? Kita akan berpotong-potong kita makan kek tu. Jadi, Kak As tu dia dah jangka. Dia dah jangka benda tu akan berlaku. So, dia tak bagi langsung kawan dia tu beli kek dia. Tak bagi langsung. Lepas tu dia buat macam mana? Dia tak nak akak tu tengok lagi dia punya status, WhatsApp status yang bagi gambar-gambar kek apa semua tu. Dia tak nak akak tu terliur. Kawan tadi tu terliur.
So dia padam nombor kawan dia tu kan. Nanti kawan dia tu tak adalah dapat tengok dia punya WhatsApp status. Macam tu sekali dia sanggup buat untuk kawan dia, walaupun dia memang menjual tu memang orang tu nak kan. Sebab dia tahu orang tu ada penyakit. So kita kalau sebagai seller, kita kena educate orang. Okay, kita kena educate. Kau tak boleh makan ni, kau boleh makan ni. Macam tu. Kita jangan semata-mata nak menjual. Okay, dengan semata-mata nak menjual. Kita niatkan kita nak bantu orang, ikhlas nak bantu orang. Okay, kita bantu dari segi yang kita boleh bantu. Jangan apa, orang kata mengambil kesempatan. Jangan mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Tak boleh macam tu. Nanti kan jadi benda lain pula. Kan orang yang kencing manis tu jadi lebih teruk disebabkan kek yang kita jual. So kita kena berpada-pada. Jangan terlalu nak menjual sampai kita tak fikir benda-benda lain. Okay, so kenalah yang sihat, selamat kan. Sihat, selamat. Kena fikirkan juga dia punya kemungkinan macam mana boleh jadi, kenapa, macam apa kemungkinan yang akan terjadi kalau aku jual kat orang ni. Apa kemungkinan yang bakal terjadi kat orang ni. Mungkin kita nak jual tudung. Okey, tudung tu mungkin bawal bidang 50. Okey, macam Zuli sendiri ada jenis tudung bawal bidang 50. Okey, lepas tu orang yang contact kita tu, customer kita tu, dia memang pakai bawal bidang 60 sahaja. Okey, kita kena berterus terang. Kita cakap kita jual bidang 50 je. Tapi kalau nak memang betul nak pakai tudung bidang 50 ni untuk pakai nampak lebar, nampak besar, kena pakai inner. Boleh kita lipat untuk besar sikit. Kalau akak rasa tak yakin, tak apa. Mungkin nanti akak doakanlah kita akan keluarkan bawal bidang 60 lepas ni. Kita cakap macam tu. Kita kena jujur. Kita jangan okey, ini sales ni, ini sales aku ni. Bagi juga orang tu beli. Nanti orang tu beli, lepas tu dia tengok, alah pendek lah, tak boleh pakai, dah membazir. Kan? Kita bukan educate orang macam tu. Lepas tu contoh kita jual tudung nak menggalakkan orang pakai tudung labuh, tapi kita jual yang pendek-pendek. Jual dekat orang yang pakai tudung pendek-pendek. Lepas tu nanti dia pakai tudung kita, dia pakai pendek-pendek. Dah kita pula kat saham akhirat. Macam mana kan? So kita kena sambil menjual, kita kena bantu, kita kena educate juga orang. Okay, educate orang supaya kita sebenarnya di samping kita jadi usahawan ni, di samping kita nak mendapatkan sale ni, sebenarnya ialah kita nak jadikan ia sebagai saham akhirat kita. Okay, saham akhirat kita. Kita boleh daripada jual tudung ni, orang boleh menutup aurat dengan baik. Kita bagi tutorial yang tutup aurat dengan sempurna kan. Lepas tu kita bagi educate dia orang macam mana nak pakai tudung dengan betul kan. Kita educate dia. Lepas tu mungkin daripada sudut lain, duit sales tadi kita boleh maintain untuk sedekah kan, saham akhirat. Kan, insya-Allah. Okey. Dan akhir sekali, last but not least, okey, nombor 7. S yang ketujuh ialah produk yang superb. Okey, produk yang superb, wallah marvelous, bagus. Orang kata kan. Superb ni termasuklah dari segi mungkin dia ada brand. Okey, tapi yang mungkin yang ada brand dengan yang tak ada brand ni isu lain pula. Okey, kalau yang ada brand ni kita kena bersaing dengan ejen-ejen lain. Okey, kalau yang ada brand, kalau biasanya orang yang memang dah brand, macam contoh kalau tudung lah, brand Nilofa, Aryani, mungkin dah banyak ejen-ejen, dan kita mungkin satu tempat tu, satu negeri tu beratus ejen je kan. So kita kena bersaing lah dengan ejen-ejen lain. Kita kena cari kita punya keunikan, keistimewaan kita, kenapa orang kena pilih kita. Situ satu. Okey, kalau yang mungkin brand yang baru nak naik, macam Zulirita sendiri, brand yang baru nak naik, mungkin kita boleh create satu budaya baru, create satu memudahkan untuk orang tertarik dengan kita, lagi mudah kita nak maju. Ada pro and kontra kalau sama ada yang brand yang dah sedia ada ataupun brand yang baru nak naik. Okey, so kita dalam point superb ni, kita kena pilihlah dari segi produk tu sendiri, sama ada dia berkualiti atau tak, ataupun harga dia okey atau tidak, dia memudahkan kita atau tidak, kan. So cari yang superb, yang mudah kita nak jual, yang mudah kita rasa kita yakin dengan produk tu kita boleh jual, dan memudahkan kita untuk kenal produk tu. Okey, dapat ke dapat ni? So Zuli nak recap balik yang 7S ni ialah 1 senang, okey, 2 saving, 3 segera,
Okey. S yang keempat, selesa. Yang kelima, seronok. Keenam, sihat. Ketujuh, superb. Tapi mungkin dalam satu produk takkan ada 7 S ni. Tapi dapatlah at least 2 S lah yang ada dalam satu produk, mungkin kita boleh jual. Yang penting kita kena rasa. Kalau makanan, kena rasa dulu produk tu. Boleh, okey. Kalau kita betul-betul suka, kita betul-betul in love dengan produk tu, sebenarnya lebih mudah untuk kita menjual. Sebenarnya lebih mudah untuk kita menjual. Kita menjiwai, kita fall in love lah orang kata dengan produk tu kan. Barulah kita boleh jual. Okay. So apa-apa pun kita kena kenali dulu produk kita, kenali siapa pelanggan kita, barulah senang untuk kita menjual. Kan? Okey ni. Macam senyap je kan. Okey ke okey? Zuli takut juga apa yang Zuli terangkan ni awak tak faham kan, sebab 7 banyak. 7 banyak. Confuse. Fikir dulu mana-mana seller kan yang tengah yang ada jual produk tu, kita pun nak jual. Contoh nak jadi dropship, nak jadi ejen, kita pun kena pertimbangkan jugalah 7S ni, supaya apa-apa kita buat, marketing ke apa ke, mudah untuk orang tertarik untuk dia membeli. Kan? Kita memang kita nak jana income, tapi dalam masa yang sama kita kena membantu orang. Niatkan dalam hati kita untuk membantu orang. Okey, jadi Zuli nak ingatkan juga, okey, start esok 13 PKP start kan. Esok 13, 14 dan 15 Zuli Nurita ada buat sale sempena birthday. Okey, jika anda nak tahu dia punya harga apa semua, ataupun terus nak kontak kita, okey, boleh klik je link yang Zuli berikan dekat post ni. Nanti you all boleh klik je. Okey, lepas tu Zuli nak ingatkan untuk produk terbaru kita, ni yang Zuli pakai ni. Okey, yang Zuli pakai ni produk terbaru kita. InsyaAllah mungkin Januari atau Februari lah. Okey, kita akan release untuk produk ni, untuk tudung baru ni. Belum ada nama lagi. Okey, tapi kita nak cari tim dulu. Okey, external team untuk menjadi tim kami. 10 orang saja yang kami nak. Okey, 10 orang saja yang kami nak sebagai ejen kami. Okey, sebagai ejen Zuli Nurita, untuk kita sama-sama grow. Kami guide anda untuk jana RM1,000 ke RM3,000 sebulan. Okey, siapa yang nak, kami bantu anda buat sampai jadi. Okey, siapa yang nak, klik aja link yang dekat dalam post ni. Okey, Zuli tak sempat nak pinkan kat situ. Okey, tinggal klik je kat situ. Kat situ boleh terus WhatsApp kami. Okey, senang je. Apa-apa nanti tim kami akan layan anda. Apa persoalan anda boleh tanya je kat situ. Okey, harap Zuli punya 7S tadi membantulah anda untuk memilih selepas ni. Okey. Terima kasih kerana menonton Bagi Love Like hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu, jika ada perkataan yang Zuli bagi tahu tadi, kalau adalah yang menyinggung perasaan hati, yang buat anda terguris, Zuli minta maaf. Terima kasih. Jika anda tak memerlukan untuk menjadi menjadi ejen kami, bukan dropship tau, ejen. Untuk menjadi ejen kami, anda boleh sampaikan kepada kawan-kawan. Mungkin mereka memerlukan. Disebabkan anda dah share, mungkin ada terkena untuk mereka yang sangat memerlukan, anda nak membantu mereka. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di next live. Okey, assalamualaikum. Bye.